Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Okey, selamat datang ke kelas 6 Al-Rahim bersama Cikgu Noni. Okey, pada hari ini kita akan belajar pengurusan diri KSSR Pendidikan Khas tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah pemakanan sihat. Terlebih dahulu, kita akan mengetahui apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan 1.2 memerihal cara pemakanan yang sihat. Standard pembelajaran 1.2.1 menamakan jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. 1.2.2 menerangkan tentang kebaikan mengambil makanan berkhasiat. 1.2.3 menerangkan tentang keburukan mengambil makanan berkhasiat. Objektif kita pada hari ini, murid-murid akan dapat menyebut dan menunjukkan makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. Kriteria kejayaan. Yang pertama, murid-murid akan dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 jenis makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. Yang kedua, murid-murid akan dapat menyatakan 3 kebaikan makanan berkhasiat dan 3 keburukan makanan tidak berkhasiat. Okey, murid-murid, kita akan mulakan pengajaran kita pada hari ini dengan merujuk buku teks muka surat 8. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah pemakanan sihat. Okay, sebelum kita lihat apakah contoh-contoh makanan berkhasiat, murid-murid perlu tahu apakah makanan berkhasiat. Maksud makanan berkhasiat. Okey, makanan yang berkhasiat merupakan asas kepada kesihatan yang baik. Banyak manfaat yang boleh diperolehi dengan mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Hal ini kerana makanan yang berkhasiat dapat memberi tenaga serta dapat mengelakkan diri daripada penyakit kronik. Amalan pemakanan sihat merupakan faktor yang penting ke arah kesihatan sekeluarga dan sepatutnya dipupuk dari rumah. Okay, seterusnya murid-murid, kita akan mengetahui apakah maksud makanan tidak berkhasiat. Makanan tidak berkhasiat ini memberi kesan buruk pada otak dan tubuh manusia. Anak-anak kecil yang sedang membesar dan memakan makanan tidak berkhasiat ini misalnya akan berlaku sedikit gangguan pada pertumbuhan otaknya. Begitu juga kita orang dewasa, apa yang kita makan memberi kesan pada otak dan tubuh sama ada positif atau negatif. Jom murid-murid kita kenali makanan berkhasiat. Okey, gambar yang pertama. Gambar ini adalah apa ya murid-murid? Ya, gambar ini adalah gambar sayuran. Okey, yang kedua. Siapa tahu apakah gambar ini? Ya, gambar yang kedua adalah gambar daging. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah makanan berkhasiat seterusnya. Okey, yang ketiga. Siapa tahu? Apakah ini?
Ya, gambar ini adalah susu. Dan seterusnya yang keempat, makanan berkhasiat seterusnya adalah adalah macam-macam buah-buahan di sini. Ada apple, ada buah oren, ada anggur, ada buah tembikai, ada buah nenas dan sebagainya. Ini adalah buah-buahan. Contoh makanan berkhasiat seterusnya adalah telur. Ya, murid-murid mungkin kenal gambar telur. Dan akhir sekali, makanan berkhasiat ialah nasi. Okey, makanan berkhasiat akhir sekali ialah nasi. Nasi adalah penting dalam kehidupan kita. Kalau tak banyak, kita mesti makan juga nasi untuk membekalkan tenaga kepada kita untuk kita belajar, untuk kita rajin belajar. Okey, anak-anak, nanti selepas ini kita akan mengenali dan mengetahui juga apakah gambar-gambar makanan tidak berkhasiat. Murid-murid, sekarang ini kita akan mengenali dan menyebut pula apakah jenis makanan tidak berkhasiat. Okey, yang pertama, yang ni adalah makanan yang murid-murid memang suka. Okey, apakah nama makanan ini? Ya, makanan ini adalah burger. Apa murid-murid? Sebut sekali lagi. Okey, burger. Kalau tengok kan di tepi jalan pada waktu petang banyak sangat gerai burger. Okey, yang kedua makanan yang tidak berkhasiat yang perlu kita ketahui adalah banyak sangat ni adalah jeruk. Ya, ada pelbagai jenis jeruk. Okey, yang ketiga, makanan tidak berkhasiat yang perlu kita ketahui adalah gula-gula. Apa ni? Gula. Cikgu tahu murid-murid kebanyakannya memang sangat suka dengan gula-gula kerana rasanya yang sangat manis. Okey, yang keempat, sedap kita tengok gambar ni. Okey, gambar ni adalah nugget. Gambar ni adalah nugget. Okey. Yang kelima, makanan tidak berkhasiat ialah sausage. Okey, sausage. Kita tengok memang makanan ini sangat-sangat menyelerakan. Jadi ini adalah antara contoh makanan tidak berkhasiat. Okey, akhir sekali, contoh makanan tidak berkhasiat adalah apa ni murid-murid? Cantik dan warna-warni. Ya, makanan ni adalah lollipop. Sejenis gula-gula juga. Yang memang anak-anak memang suka makan. Okey, jadi kita sudah mengetahui dan mengenali 6 jenis makanan berkhasiat dan juga 6 jenis makanan tidak berkhasiat. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat mengingati, menyebut nanti semua
6 jenis makanan berkhasiat dan juga 6 jenis makanan tidak berkhasiat. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini adalah antara contoh yang kita perlu ketahui berdasarkan buku teks muka surat 8. Okey, murid-murid, setelah kita mengetahui contoh-contoh makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat, kita akan mengetahui pula apakah kebaikan makanan berkhasiat dan keburukan makan makanan yang tidak berkhasiat. Okey, terlebih dahulu kita tengok kebaikannya. Okey, yang pertama, kebaikan pertama ialah sebagai proses pembesaran. Yang kedua, makanan ini dapat membekalkan tenaga kepada badan. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan imunisasi sistem badan. Yang keempat, dapat mengelakkan daripada penyakit kronik. Dan berakhir sekali, ia membantu kestabilan emosi kita. Apakah keburukannya pula? Okey, apabila kita suka sangat mengambil makanan yang tidak berkhasiat, seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, okey, kita akan dapat mengetahui apakah keburukan-keburukan yang ada ya. Okey, yang pertama, apabila kita makan terlalu banyak makanan tidak berkhasiat ini, yang pertama, dia akan menjejaskan aktiviti harian kita. Okey, yang kedua, keletihan dan kelesuan kepada badan. Okey, yang ketiga, terlalu banyak lemak. Kenapa kita perlu kurangkan dan tidak perlu makan makanan ini adalah kerana ia terlalu banyak lemak, garam, gula dan terlalu sedikit serat. Yang keempat, ia dapat membantu pertumbuhan kanak-kanak, biasanya anak-anak kecil lah. Yang kelima ialah berlaku masalah kegemukan, iaitu masalah obesiti. Yang keenam, mudah dijangkiti penyakit. Kerana apa? Kerana apabila kita makan terlalu banyak manis, lemak, masin, jadi penyakit cepat sangat datang kepada kita. Dan akhir sekali, kerosakan gigi. Okey, ini adalah antara contoh keburukan apabila kita makan makanan tidak berkhasiat. Okey, murid-murid, kita dah sampai ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dan mengenali 6 jenis makanan berkhasiat dan juga 6 jenis makanan tidak berkhasiat. Okey, murid-murid juga perlu mengetahui apakah kebaikan apabila kita makan makanan berkhasiat dan juga apakah juga keburukan apabila kita makan makanan tidak berkhasiat. Okey, murid-murid, selepas ni murid-murid akan membuat latihan kuis word wall, tajuk pemakanan sihat dan seimbang. Nanti murid-murid akan klik pada link yang cikgu sediakan. Okey, murid-murid, cikgu harap murid-murid bersedia untuk membuat latihan dan kita jumpa lagi pada waktu seterusnya. Okey, murid-murid, kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Cikgu ucapkan selamat belajar. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.